Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod ringkas kali ni saya nak kongsi sedikit tentang setting ataupun mode yang biasa jurufoto, terutama jurufoto kewartawanan guna untuk ambil gambar news ataupun tugas-tugas harian lah. Ada setengah orang dulu lah kan, zaman berforum dengan sana sini kan, dia kata kebanyakan profesional ni guna manual mode, hanya amatur ataupun hobis ataupun newbie saja yang gunakan auto. So pro semua guna manual. Manual maksudnya semua dia setting sendirilah dari segi aperture, shutter, ISO kan. Tapi sebenarnya profesional ni, terutamanya yang profesional ni, maksud saya, yang saya maksudkan yang kerja full time menggunakan fotografi ataupun kamera ni sebagai punca pendapatan, kebanyakan mereka akan gunakan apa setting yang terbaik untuk tugasan mereka. Dan tak ada satu yang tak benar lah kalau ada yang kata kebanyakan pro ni guna manual sepanjang masa. Tak guna kadang-kadang sebab ada masa ketika manual mode ni melambatkan kerja mereka kan. Dan kebanyakan mereka yang berkhidmat dalam bidang fotografi ni, dia memang dah, orang kata dah masak dengan asas foto tu. Dia dah tahu dah macam mana nak guna ISO yang betul, shutter yang betul, aperture yang betul. Jadi bila dah ada kamera yang mahal-mahal kan, macam ni jenis boleh dikatakan kamera semi pro kan, yang kamera yang mereka guna tu harga berpuluh-puluh ribu tu, setting yang ada dalam kamera tu memang dah dibuat terbaik khususnya untuk fotojournalis lah. Aperture mode, shutter priority, program mode. Jadi untuk situasi tertentu, kebanyakan profesional dia akan guna sama ada aperture priority ataupun shutter priority. Aperture priority ni dia akan pilih aperture lah kan, shutter priority dia akan pilih shutter lah. Dia contoh macam ni lah, kita ambil gambar kedatangan VIP di luar hotel masa kereta nak sampai. Di luar hotel tu dia punya keadaan di luar tu terang, cerah ataupun backlight kan, pakai flash kan. Lepas tu dia dalam masa yang sama, fotografer tu akan follow VIP tu masuk ke dalam ballroom. Ballroom punya lighting dah berbeza dah. So kalau dia nak tukar, nak orang kata feeling, nak tukar picture, nak tukar shutter, nak tukar ISO, benda tu akan mengganggu fokus kerja dia tu. So kebanyakan profesional dia akan pilih mode yang dia rasa sesuai untuk satu-satu situasi tu, sama ada nak guna program mode, aperture priority ataupun shutter priority. Dan mereka boleh fokus, concentrate dia punya kerja tu untuk dapatkan momen ataupun story yang mereka nak kehendaki lah. So mereka memang trust lah dia punya kamera tu, pasal dari segi pengalaman mereka ambil gambar tu, diorang tahu dah mana yang terbaik, shutter priority, aperture priority ataupun program mode. Dan benda-benda itu pun diorang tak pakai, orang kata apa, membuta tuli lah. Dia ada setting-setting dia. Kalau dia pakai shutter priority, apa setting dia kena buat. Kalau dia pakai shutter priority, apa setting dia kena buat. Ada minimum shutter yang dia set kepada kamera ni supaya tak terlalu bawah, ataupun minimum ISO supaya tak terlalu tinggi ISO tu. Benda-benda tu ada customize dia yang boleh di adjust di kamera masing-masing lah. So kebanyakan orang yang newbie lah, senang cerita kan, dia tak ada background foto tapi dia ada modal nak beli kamera yang harga mahal, dia kadang-kadang dia malas nak buka buku manual pun dia malas kan. So benda-benda tu sebenarnya setting tu, technical tu tak susah sangat nak belajar. Technical maksudnya dari segi nak pengoperasian kamera tu kan, maksudnya nak setting ISO, nak setting aperture ni kan. Technical tu nak belajar tak lama kan, mungkin 2-3 bulan ataupun sebulan kalau betul-betul tengok kan, dia boleh tahu dah. Maksudnya technical nak gunakan kamera tu, nak setting ISO macam mana, button dia, nak setting aperture mana dia. Pasal ada setengah orang, apa yang ada dekat sini pun orang tak tahu, M ni apa, A ni apa, S ni apa, AP ni pun apa kan. Macam untuk Canon mungkin dia lain setting dia, Fuji mungkin lain, Sony mungkin lain kan. Tapi asas dia tu sama lah. Dia memudahkan kerja jurufoto tu. Macam focusing kan, kamera yang latest macam Sony ataupun Canon ataupun Nikon terbaru, dia ada eye focusing sensor tu. Maksudnya dia senang, tak payah nak setting apa ni dekat belah mana focus sensor tu. Kita pilih yang jenis eye focusing tu, dia akan detect dekat mata subjek tu, dia bergerak kiri kan, dia akan fokus kat situ sharp. So sama juga macam setting-setting yang ada dalam kamera tu, sama ada aperture priority, shutter priority, program mode ataupun mode-mode yang lain tu, semua benda tu boleh di-customizekan. Dan jurufoto profesional ni dia bukan tak ada masa sangat nak adjust benda tu, pasal dia dah habiskan masa bertahun-tahun belajar pasal asas foto kan. Jadi bila dia dah diterima bekerja dalam satu syarikat, company ke jabatan ke, dia dah tak nak buang masa dah nak fikir pasal setting-setting ni semua kan. Pasal kamera yang dia bagi tu bukan harga murah kan. Memang
dah dicipta memang untuk orang kata buat operasi dalam pelbagai keadaan. Dia ada lah dia punya algoritma tu, macam mana dia buat calculation untuk dapatkan exposure gambar yang terbaik tu. Ada masa-masanya dia orang guna manual, tapi kebanyakannya dia akan guna ikut kesesuaian diri dia sendiri lah. Kalau kita tanya juru foto A ni, dia guna setting lain. B ni dia guna juru foto lain, setting lain. C ni dia guna juru setting lain kan. Walaupun mungkin dia kerja dalam satu jabatan ataupun dalam satu news agency yang sama. Ada setengah orang tu dia suka focusing di guna button depan ni, ada setengah dia suka back focusing. So benda-benda tu ikut kesesuaian dia. Sebab akhirnya nanti bila gambar tu keluar di muka hadapan surat khabar ke majalah ke kan, contoh sama ada dia keluar gambar tu keluar dalam surat khabar ataupun majalah ke apa kan, yang orang nak tengok cerita dalam gambar tu, orang tak tahu pun dia punya setting apa dia pakai. Bos tu pun tak tanya kau pakai setting apa ni, jadi gambar cantik macam ni. Dia tak ada, dia tahu gambar tu ada je. Dia tahu dia bagi tugasan, aku nak gambar frontliner macam ni. Okey, bawa kan, kau pakai setting apa ke, manual mode ke, aperture priority program, dia tak nak tahu. Orang awam pun nak tengok surat khabar ke majalah ke pun nak tengok gambar saja. Kecuali lah kalau gambar tu dipublish dalam majalah yang berkaitan dengan foto kan, dia adalah tulis detail-detail semua tu kan, tu untuk pembelajaran. Tapi untuk secara general benda tu orang tak kisah pun. Orang nak tahu hasil dia saja. Story yang kita rakam tu macam mana, momen yang kita rakam tu macam mana, macam mana cara kita rakam tu pulang. Orang nak tengok hasil je. Okay, ada yang tu nanti saya kongsi sikit tentang setting yang biasa pro ataupun rakan-rakan media yang biasa guna untuk customize dia punya setting pada kamera dia orang. Okey, kebanyakan juru foto baru lah, ataupun dia baru beli kamera, dia tak kurang malas ataupun dia tak tahu, tak mahir sangat tentang setting kamera. Dia biasanya dapat kamera, dia akan guna mode A, S atau P. Mode M ni manual, A ni aperture priority, S ni shutter priority, P ni program mode lah. Jadi kepada sesiapa yang nak pakai mode auto priority, shutter priority atau program mode, kita jangan ada setengah orang dia letakkan dia punya ISO ni kepada auto ISO auto. Cuma itulah sebaik-baiknya kalau boleh kita jangan just letak ISO auto ni, tapi kita setting kan ISO auto ni di sensitivity dia tu. Maksudnya jangan kita biarkan kamera kita ni tentukan ISO tu ikut suka dia lah kan. So kita tentukan ISO sensitivity dia dekat mode belakang ni lah. So ISO sensitivity ni kita pergi dekat yang gambar kamera tu, ni untuk kamera Nikon. Kita kalau boleh kita set kan, maksudnya maksimum dia kalau kita gunakan aperture priority ataupun shutter priority kan, sama ada kita adjust aperture ataupun kita adjustkan shutter tu, paling tinggi kamera ni akan set tu masih ceiling lah kan, macam harga ceiling lah barang-barang kan. Maksudnya dia akan paling tinggi dia pergi 1600. Kita boleh letak tinggi lagi lah. So maksudnya kita nak maintain, nak jaga kualiti gambar tu, so lagi tinggi ISO tu, macam ISO 2000 ke 15000, 12800 kan, memang boleh ambil gambar juga. Cuma dia akan jadi grainy lah. So setakat ni tengok jenis kamera 1000, 2000 tu dia okey lagi lah, boleh pakai lagi lah. Pasal jarang orang guna gambar ni untuk buat billboard ke apa kan. So kita tentukan ISO sensitivity dia tu ikut berapa yang kita nak lah. Contoh lah macam saya tentukan pada ISO paling tinggi ISO 1600. Ok, ISO sensitivity ni kita letak control dia on lah. Kalau kita letak on ni, kalau kita letak auto ISO, dia akan gunakan ISO tu sampai limit yang ada lah, selagi boleh. Kalau keadaan tu gelap kan, dia akan bantai sampai macam tu. Kalau ISO kita boleh pergi sampai 12000 sampai 12800, dia tak ada limit dia setakat kemampuan kamera kita tu lah. Tapi kalau kita gunakan auto ISO sensitivity ni, control ni kita on kan dia, kita boleh set kan paling tinggi ISO tu berapa dia boleh pergi. Contoh macam ni saya letakkan 1600, maksimum sensitivity pun saya letakkan 1600 juga. So minimum shutter speed ni kita boleh adjust sendirilah. Adjust tu bukan apa, kita tak nak kan nanti kamera kita akan set shutter tu bawah daripada yang kita boleh handheld secara tak bergegar lah kan. Mungkin kita boleh letak 160, 50 ikut kita punya pengalaman lah kan. Maksudnya 160 pun kita boleh handle okey lagi lah, dia tak bergegar ke kan. 180, 1180 lah ikut lah. Tapi macam ni, okey, contoh dia macam ni lah. Saya letak dia punya ISO sensitivity dia tu 1600, maximum sensitivity 1600 juga. So bila kita dah on benda ni, dia dah on kan dia punya auto sensitivity ni,
Bila kita ambil gambar, kita dah tak risau dah benda tu. Okey, ni saya tunjuk contoh Ni saya tunjuk contoh lah. Ni saya gunakan aperture priority Aperture priority mode ni maksudnya saya akan pilih aperture yang saya nak lah kan. ISO tadi saya dah letakkan daripada ISO sensitivity control tu kepada 1600. Okey. Okey, sekarang ni cuba kita tengok gambar ni, image ni. Okey, dalam image ni dia punya sekarang ni dia bagi ISO dia 640 aperture f4. Okey, sekarang ni kita tengok saya adjustkan dia punya aperture ni. Dia berubah-ubah pasal lighting ni tu. Okey, saya ubah adjust aperture ni 4.5, tengok dia naik. 1250 dia naik, f5 dia naik lagi. f5.6 dia naik lagi 1900. Kalau saya naik lagi aperture tu, saya kecilkan lagi aperture tu, ISO dia tak naik, dia maintain saja. Dia maintain saja 1900. Tapi kekurangan dia tu lah, dia punya shutter tu jadi makin rendah lah. Kita kena tengok juga shutter dia tu yang 18 tu, 18, 16 tu kan. So benda ni kalau handheld memang confirm lah, gambar tu akan jadi shaking ataupun blur kan. Pasal bila kita pakai aperture 22, nak dapatkan exposure yang okey, shutter dia jadi slow, tengok macam tu kan. Ni memang bahaya ni kan. Cuma benda tu memang kita kena tengok lah juga. Dalam masa yang sama kita kena perhatikan juga dia punya shutter tu pergi banyak mana tu. So sekarang ni shutter dia dah pergi bawah dah tu. Aperture kita control sini. So dia punya shutter dia maintain 80. Tengok ISO dia tu, kalau saya tutup pun dia masih lagi 1600 paling tinggi. Maksudnya saya dah setkan dia kepada 1600 tu ceiling lah, dia tak boleh pergi tinggi lagi. So kita boleh control aperture je. Aperture, shutter kan adjust lah. Cuma kita kena tengok lah, kalau shutter tu turun rendah, dia agak bahaya lah kan. Macam dah turun sampai 140, 130 ni, itu memang tak sesuai lah kalau kita nak handheld kan. So maksudnya benda tu kita kena, kalau kita nak pakai aperture priority, shutter priority, sebaik-baiknya kita setkan auto ISO tu. Bukan kita boleh guna auto ISO, tapi setkan auto ISO control lah. Maksud dia kita tentukan paling tinggi ISO dia tu dia boleh pergi berapa. Yelah kita boleh letak lah 12,000 ke 6,400 kan. Tapi sebaik-baiknya tengok keadaan lah, gambar apa yang, untuk apa kita guna gambar tu. Kalau untuk Facebook ke Twitter, benda-benda kecil tu kan, untuk jangan rekod biasa tu mungkin grainy tu tak nampak sangat. So boleh lah kita nak adjust apa benda pun lah kita bantai. Tapi kalau kita nak pentingkan kualiti image gambar tu supaya tak grainy, sebaik-baiknya letak 2000 ke bawah lah. 2000, 3000 tu boleh lah. Tapi tengok jenis kamera lah. Ada setengah kamera tu kalau 1000 ataupun 2000 pun dia dah grainy sangat kan. Tapi 1000 tu pun dah, bagi saya dah okey dah. So maksudnya bila kita adjust aperture ni, nampak aperture apa sebelah, dia masih maintain lagi. Kalau paling kita tutup kecil pun dia masih maintain lagi 1600. So kita tak risau. Cuma bab shutter tu dia akan jadi makin slow lah, sebab nak compensatekan dengan jumlah cahaya yang kecil, yang sikit masuk melalui aperture yang kecil tu lah. Okey, itulah dia perkongsian ringkas saya kali ni. So maksudnya kalau kita nak guna aperture priority ataupun shutter priority, sebaik-baiknya kita juga settingkan ISO tu. Kalau kita nak guna auto ISO tu, kita settingkan ISO dia kepada ISO control. Maksudnya kamera akan adjust ISO, tapi ada limit. Ada limit, maksudnya ada ceiling. Ceiling maksudnya dia akan adjust ISO tu tidaklah terlalu tinggi. Dia akan tetapkan kepada yang kita nak lah. Okey.